Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah Islam Agama Fitrah, iaitu bahagian akidah tingkatan pendidikan Islam tingkatan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai agama fitrah? Iaitu kita lihat di sini, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, iaitu keinginan manusia untuk menyembah dan untuk berdoa. Yang keduanya, setiap bayi yang baru lahir berada dalam fitrah. Fitrahnya apa? Dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur, dia nak beraktiviti, dia nak mencari ilmu dan sebagainya. Tetapi fitrah itu dibentuk oleh ibu dan bapanya, sama ada dia menjadi seorang yang Islam ataupun dia menjadi seorang yang kafir. Okey, seterusnya adalah keperluan beragama. Keperluan beragama. Setiap manusia dia perlu kepada beragama. Sebab apa? Naluri keinginan mereka apabila berada dalam kesusahan ataupun berada dalam penderitaan, mereka akan mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana mereka memiliki Allah, maka mereka akan memohon perlindungan dan juga meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seperti mana anak-anak yang kecil, kalau dia menangis, dia sakit, dia akan mencari ibu atau bapa dia dan dia akan minta tolong. Itulah maksudnya manusia ni perlukan kepada agama. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sebenarnya. Kita lihat di sini bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan dialah Allah yang mentadbir alam. Kemudian kita lihat apakah dia makhluk? Selain Allah semuanya adalah makhluk. Jadi kita kena faham antara contoh manusia memohon kepada semangat, memohon pada roh-roh, memohon pada berhala, memohon menyembah haiwan dan sebagainya, semuanya adalah makhluk dan tak layak untuk disembah. Jadi kita kena yakin dengan sebenarnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sebenarnya. Sebab sifat Allah itu dia tak sama dengan makhluk. Kemudian kita lihat hanya Islamlah agama yang benar dan sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni segala keinginan manusia, kalau dia nak makan berlebihan tak boleh. Allah Taala tak izinkan. Nak makan benda yang haram tak dibenarkan. Maksudnya fitrah manusia, keinginan manusia itu dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz bagikan contoh di sini. Yang pertamanya adalah haram berzina, untuk menjaga nasab. Manusia ni kalau dia tak berkahwin, naluri kejantinaan dia, lelaki dan perempuan, untuk melakukan perbuatan yang sumbang, itu dinamakan zina. Tetapi Allah mengharuskan dia untuk berkahwin. Jadi maksudnya fitrah manusia itu dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui jalan yang manusia suka. Seluruh manusia sepakat suka kepada amalan perkahwinan dan seluruh manusia tidak suka kepada perbuatan zina. Okey, yang keduanya adalah riba. Kalau nak dapat keuntungan yang besar, amalkan riba. Tetapi Allah Ta'ala mengharamkan riba. Yang sebab apa? Sebab riba ni dia membebankan, dia mengambil hak orang yang dengan keuntungan yang keterlaluan, menindas orang. Tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sistem muamalah ataupun sistem ekonomi Islam, antaranya iaitu melakukan pinjam meminjam, melakukan gadaian dan juga jual beli. Okey, yang ketiganya, saya bagi contoh di sini adalah haramnya arak. Arak haram. Sebab apa arak haram? Adalah untuk menjaga akal manusia. Kalau ikut kita, semua kita nak minum. Tetapi Allah Ta'ala mengharamkan arak sebab apa? Ada sebab dia. Sebab nak jaga akal kita, otak kita, supaya menjadi orang yang mampu berfikir dengan baik, mampu melaksanakan tanggungjawab dengan baik.
Bila mana haramnya arak, Allah Ta'ala membenarkan kita minum minuman yang selain daripada arak. Nak minum jus apa? Jus anggur, ya, jus apple, air tembikai dan sebagainya, ya, kecuali arak. Arak ni macam-macam lah nama dia, ya, Carlsberg, bir, ya, dan sebagainya. Okey, yang terakhirnya adalah diharamkan judi, ya, amalan rasuah dan mencuri diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa? Amalan ini merosakkan kehidupan seseorang. Contohnya judi, ya, bertaruh nasib, ya, mengabaikan tanggungjawab pada keluarga. Amalan rasuah, sepatutnya hak orang lain dapat, tapi dengan sebab rasuah dilakukan, maka hak orang lain diketepikan, ya, melakukan kezaliman pada orang lain. Apatah lagi mencuri hak orang, ya, orang berusaha gigih untuk memenuhi keperluan hidup, kita mencuri, kita merompok, ya. Jadi perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala pimpin fitrah untuk memiliki harta itu dengan cara kita bersedekah, kita memberi hadiah, kita berinfak, juga kita boleh mengeluarkan zakat, ya, kita mengeluarkan zakat. Okey, jadi yang terakhirnya adalah ciri-ciri Islam. Okey, ciri Islam agama fitrah yang pertama adalah rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Maksudnya Islam ini dia bertitik tolak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana garis panduannya adalah dua yang kita ikuti pada hari ini, iaitu yang pertamanya adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, ciri Islam sebagai agama fitrah ialah syumuliyah. Islam adalah agama yang lengkap, mencakupi semua aspek kehidupan manusia dari segi ekonomi, sosial, politik, pembangunan, material dan sebagainya. Yang ketiga, sifat Islam itu sendiri adalah waqi'iyah ataupun waqi'. Waqi' ni maksudnya ia adalah satu agama yang realistik, yang sesuai diamalkan oleh semua manusia di mana-mana tempat sepanjang masa dan sepanjang zaman. Dia agama yang realistik. Contohnya kita menghadapi isu COVID-19, ya, bagaimana solat Jumaat, ya, tak dapat ditunaikan. Contohnya solat Jumaat tak dapat dilaksanakan. Kemudian secara berperingkat-peringkat, ya, ataupun solat jemaah tak dapat ditunaikan. Maksudnya sesuai pada masa itu. Tetapi kalau dah pulih, boleh dilaksanakan seperti sedia kala. Okey, yang seterusnya adalah alamiyah. Yang keempat adalah alamiyah, iaitu dia bersifat sejagat. Ya, sejagat maksudnya dia sesuai diamalkan oleh semua bangsa, ya, dan budaya. Tak kira lah dia orang Eropah ke, orang India ke, China ke, Thailand, Siam dan sebagainya, ya, boleh mengamalkan agama Islam sebab dia bersifat alamiyah, ya, sejagat. Dan yang terakhir, yang kelimanya adalah sifat Islam adalah akhrawiyah, iaitu dia bukan saja mementingkan kesejahteraan jasmani, ya, malah dia menjamin kesejahteraan rohani untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya matlamat hidup kita hari ini adalah untuk kita mengejar dunia dan juga kita mendapatkan akhirat. Untung kita sebagai orang Islam, bila mana kita mengikut agama Islam sebagai agama yang fitrah, kita hidup di dunia, kita dapat memenuhi keperluan kita, dan di akhirat Allah Ta'ala memberi jaminan dengan sebab kesabaran kita ikut fitrah yang disarankan oleh Allah Ta'ala. Kita jaga perilaku kita, kehidupan kita dalam ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Maksudnya ukhrawiyah itu, kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi itu lebih sempurna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.